Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Timbalan Pengurusi Tetap Yang amat berhormat Presiden UMNO, yang berhormat Timbalan Presiden UMNO, yang amat berhormat Naib-Naib Presiden UMNO, Setiausaha Agung, Ahli Majlis Tertinggi, para perwakilan yang saya hormati sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua perwakilan kerana pada pemilihan UMNO yang lepas, saya telah diberi peluang untuk memegang jawatan Naib Presiden UMNO. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Khususnya kepada 110 bahagian memberi saya undi dan juga 47,624 undi yang diberi oleh seluruh bahagian-bahagian di dalam negara. Saudara, tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat perbahasan hari ini, saya menjadi lebih confident apabila saya tengok semua perwakilan ini percaya bahawa UMNO akan kembali berkuasa. Tapi sebelum itu, saya nak tuan-tuan lihat, ada statistik ini yang saya nak bagi untuk kita sama-sama tengok, dan kemudian apabila kita balik, kita analisa statistik ini. Pada PRU 11, ini saya cerita UMNO saja. Saya tak cerita pasal BN, saya cerita UMNO saja. Pada PRU 11, kita menang 109 parlimen. Tapi bila PRU 15 tiba, kita menang hanya 26. Daripada 109 jatuh ke 26. Kemudian saya nak bawa tuan-tuan lihat 3 parti, iaitu DAP, PAS dan PKR. Kerana apa saya pakai 3 parti ini? Inilah parti yang kita anggap lama dalam negara kita. Kalau kita tengok DAP, pada PRU 11 mereka hanya ada 12 parlimen. Bila tiba PRU 15, mereka meningkat menjadi 40. Kita 109, tinggal 26, mereka daripada 12 menjadi 40. Kemudian kita tengok PAS. Pada PRU 11, mereka ada 7 sahaja. Tetapi pada PRU 15 yang lalu, mereka mempunyai 49 ahli parlimen. Mari kita tengok PKR. Pada PRU 11, PKR hanya ada 1 parlimen. Tetapi pada PRU 15, mereka ada 31 parlimen. Kita lihat DAP, PAS dan PKR. Ketiga-tiga parti ini, kalau kita ambil jumlah kemenangan dia, 40 DAP, 49 PAS dan 31 PKR. Ketiga-tiga parti ini pernah menubuhkan gagasan Pakatan Rakyat. Kita ambil PRU 15 ini, dia ada 120 parlimen. Dia tak perlu mana-mana parti lain. Tiga-tiga ini boleh tubuhkan kerajaan. Sebab itu saya bersetuju dengan Presiden UMNO. Apabila kita berdepan dalam situasi sebahagian daripada mereka ini tidak boleh mewujudkan kerajaan, maka Presiden Parti telah buat keputusan bahawa kita kena bersama-sama dengan kerajaan ataupun Parti Pakatan Harapan ini, semata-mata kita nak memastikan bahawa negara kita ini terus ada kerajaan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting kita study rekod ini, sejarah ini, kedudukan mereka ini. Kita lihat DAP, PKR dan PAS konsisten dia meningkatkan undi dia dalam parlimen. UMNO konsisten juga, tapi 109 konsisten dia menurun sehingga menjadi 26. Jadi siapa nak dipersalahkan ni? Sebenarnya semua daripada kita ini kena bertanggungjawab. Sama ada top 5 ke, ahli majlis tertinggi UMNO ke, ketua bahagian ke,
timbalan ketua bahagian ke, naib ketua bahagian ke, ketua pemuda atau ketua putri, ketua wanita, semua daripada kita ini sebenarnya bertanggungjawab. Dalam masa 19 tahun, kita diamanahkan menjaga parti ini. Parti ini hanya tinggal 26 parlimen saja. Tuan-tuan, kalau ikut logik macam pembahas daripada Kedah sebut tadi, memang tak ada logik. 191 bahagian, 3.5 juta ahli, 21,000 cawangan, infrastruktur terbesar dalam negara kalau kita bandingkan dengan mana-mana parti politik yang saya sebut tadi. Sebab itu dalam konteks ini, menjelang 2027, saya PRN ni, kita kalau boleh dapat menang lah. Tetapi dengan kita berdepan dalam keadaan hari ini, kita cuba yang terbaik. Tetapi saya nak tuan-tuan dan puan-puan melihat bagaimana kita menyusun strategi kita untuk 4,5 tahun akan datang. Apabila tiba 2027, bagaimana kita reverse figures kita ini menjadi sebuah parti yang boleh membaiki balik kedudukan kita. Dan insya-Allah kalau tidak 2027, kita dapat menambahkan undi sehinggalah sampai 2032 kita balik asal kita. Tuan-tuan, nothing impossible nak buat ini. Tetapi dengan syarat, kita semua daripada kita ini sayang kepada parti. Kalau kita nak menang, every one of us mesti tanamkan dalam jiwa kita, iaitu satu mentality, kita panggil winning mentality. Mentality untuk menang. Jadi nak mentality untuk menang ni tuan-tuan, pertama, kita kena berfikir macam orang nak menang. Yang kedua, kita mesti bercakap macam orang nak menang. Dan kita mesti membuat atau melaksanakan macam orang nak menang. Jadi, mentality untuk menang ini sangat penting, bukan sahaja kepada top 5, bukan sahaja kepada ahli majlis tertinggi UMNO, bukan sahaja kepada ketua-ketua bahagian, tapi dia kena sampai kepada cawangan-cawangan dan sayap-sayap di cawangan-cawangan kita semua ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berpandangan untuk menang ni, 3 faktor yang sangat penting, iaitu parti, calon, jentera. Kalau kita tidak ada parti yang bagus, agak sukar. Sebab apa? Kita tengok seorang statesman macam Tun Mahathir pernah menjadi Perdana Menteri 22 tahun, kemudian 22 bulan bertanding pada PRU15, kalah, hilang deposit kepada orang yang dia tak kenal. Sebab parti dia tak ada. Parti dia Perjuang tak ada, orang tak kenal parti. Barisan Nasional, kalau kita jaga parti ini, itu salah satu daripada step untuk kita menang. Yang kedua, dia orang tak kasih saya cerita pasal strategi. Juruteknik. Okay, steady, Datuk Jo. Ada parti. Yang kedua, kita mesti ada jentera yang mantap. Di setiap tempat yang kita bertanding ini, kalau kita ada parti yang bagus, parti yang mempunyai track record, tetapi kalau kita tidak ada jentera yang bagus, dia tak boleh juga menang. Nombor 3, sudah tentu kita juga memerlukan calon yang bagus. Tuan-tuan dan puan-puan, ini nak cerita pasal jentera dan calon ini, 4 jam tak habis cerita. Datuk Ashraf beritahu saya tadi, saya ada lebih kurang 5-7 minit. Tapi saya nak beritahu kepada tuan-tuan, parti, jentera dan calon merupakan satu entiti. Kalau kita nak menang, tak boleh dipisahkan. Kalau ada elemen-elemen yang tak puas hati dalam kedudukan jentera kita, kena resolve cepat-cepat. Sebab kita nak berjalan ni 4,5 tahun. Jangan kita susun jentera kita
bila parlimen bubar, agak impossible kita nak buat benda ini. Begitu juga Datuk Seri Presiden, saya nak cadangkan, kita sebenarnya parti UMNO kita ni ada unik sikit. Kalau kita nak pilih calon bertanding, kadang-kadang lagi 2 hari lagi nak nomination baru kita bagi tahu orang. Tapi hari ini kita duduk dalam kedudukan yang kalah. Kalau kita boleh identify calon-calon yang nak bertanding ni, kita letakkan mereka, kemudian kita bagi tahu mereka, dalam 4,5 tahun ini, every year kita review dia punya performance. Kalau dia tak perform dalam masa setahun, kita boleh cari calon lain. Tetapi yang paling penting, kita kena identify dia dulu. Dan apabila kita nak identify mereka ini, sudah tentu kalau ketua bahagian ada, kalau ketua bahagian tu hebat, calon winnable, calon wali yang seperti Presiden sebut, tak ada masalah. Selalunya wujud masalah apabila ada calon selain daripada ketua bahagian. Now, kita juga tak boleh salahkan ketua bahagian ni. Sebab ada ketua bahagian yang bekerja siang malam, tapi last kali tak dapat jadi calon. Jadi dia rasa kecewa. Kalau dia tak kecewa sekalipun, pasukan dia, jentera dia akan jadi kecewa. Jadi akhirnya calon yang baru ni datang, dia akan jadi masalah. Sebab bukan calon yang baru tu datang tak bagus, memenuhi seluruh daripada dia punya kriteria, tetapi kerana jentera kita tidak dapat susun dengan baik. Akhirnya ada parti yang bagus, ada calon yang bagus, jentera tak bagus, maka dia tak jadi. Dan akhir sekali, Datuk Seri Presiden kena beritahu semua pada calon-calon kita yang nak tanding PRN ini, bahawa sebenarnya UMNO kena tanamkan satu sikap, bahawa dalam pertandingan pilihan raya ini tidak ada seat selamat, tak ada kursi selamat, parlimen pun tak ada kursi selamat. Macam kita selalu sebut-sebut kursi selamat ni, tidak ada lagi kursi selamat. Semua kursi ini semua kursi tak selamat. Jadi kalau nak selamatkan kursi itu, kitalah yang menyelamatkan kursi itu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cukup setakat itulah. Tetapi cuma saya nak sebut sikit fakta-fakta ekonomi ni. Kalau saya tak sebut, dia tak komplit. Saya nak bagi gambaran betapa pentingnya kekuatan UMNO dalam menerajui negara ini. Sebab itu saya sokong Presiden ni untuk bersama-sama dengan Pakatan Harapan untuk menubuhkan kerajaan. Kena kita tahu bahawa dengan adanya UMNO dalam pakatan tersebut, dia ada stability sikit dalam negara. Kita tengok kesan kekalahan UMNO sejak 2018. Kalau kita tengok dari segi indikator ekonomi, kalau kita tengok dalam kita punya size ekonomi, KDNK atau GDP, dia dah mula menguncup. Yang paling nyata sekali, kalau kita tengok kuarter 4 2022, dia dah jadi negatif 1.7%. Kuarter pertama 2023, dia naik tapi tak sampai 1%, 0.9% saja GDP dia. Yang kedua, bila kita kalah dulu 2018, hutang yang kita tinggalkan kepada kerajaan yang mengambil alih tempat kita 686 bilion. Sekarang 1.5 trilion. Interest yang kita bayar tiap-tiap tahun sebagai sebuah kerajaan terhadap hutang ini, dulu kita bayar lebih kurang dalam 27 bilion. Sekarang kita bayar tiap-tiap tahun 43 bilion. Lagi apa? Kita tengok kita punya fiscal deficit. Defisit fiskal kita. Dulu bila kita buat bajet, kita ada defisit. Tetapi defisit kita lebih kurang 30-40 bilion. Sekarang ini for the last 3 years, konsisten kita 100 bilion kita hutang kerana defisit bajet tersebut. Lagi apa? Kita punya current account surplus. Current account surplus ini juga merupakan satu indikator kepada kedudukan ekonomi kita. Juga menguncup.
The last quarter of 2023, kita surplus 4.1 bilion. Kita pernah dulu, waktu Kerajaan Barisan Nasional, 90 bilion, 80 bilion kita punya surplus. Lagi apa? Rating, penarapan negara. Kalau tengok Fitch rating, waktu 2018, akhir sekali, sebelum kita kalah, negara punya rating minus A. Sekarang, triple B+. Jatuh lah. Petronas dulu, A+. Sekarang Petronas pun jadi triple B. Mana tak? Semua duit Petronas kerajaan ambil. Company itu rugi pun kita ambil, kami untung lagi banyak ambil. Lagi apa? Dari segi import pemakanan, ini makanan yang kita import. Dulu kita spend lebih kurang tak sampai 50 bilion. Sekarang ni tiap-tiap tahun ni kita dah import 75 bilion. Lagi apa? Ringgit. Tak usah cerita pasal banyaklah ringgit ni. Sekarang ringgit. Dulu 2018 3.84. Sekarang dah RM4.64. Itu US dollar. Dengan Singapura, duit kita pun dah tinggal RM3.40. Lagi apa? FDI, Foreign Direct Investment, net inflow. Kita pun menurun berbanding negara-negara jiran, khususnya kalau kita tengok di Indonesia dan juga di Vietnam. Mereka boleh dapat 45 bilion. Vietnam boleh dapat 22 bilion. Kita very much lower. Lagi apa? Bursa, capital market. Bursa saham kita ni pada 2018 waktu kita lepas kalah tu, indeks 1860. Sekarang 1380. Beza dia berapa? 25%. Kalau dulu 1.7 trilion market cap, sekarang ni dah jatuh 340 bilion dia punya kurang. 340 bilion market cap kita dah hilang dalam stock market. Lagi apa? Pengangguran 600,000 penganggur. Siswazah yang tak ada kerja 200,000. Underemployment sekarang sudah meningkat 1.89 juta. Tuan-tuan, saya sebut statistik ini sebab apa? Saya nak UMNO yang bersama-sama dengan Pakatan Harapan ini kena pastikan sebelum kita berdepan dengan pilihan raya 2027, kita mesti bawa pembaharuan ataupun kita mesti membuat satu pembetulan daripada kejatuhan-kejatuhan ini supaya rakyat trust choice kita dengan Pakatan Harapan ini. Sebab itu kita sama-sama dengan Presiden dan juga 5 lagi menteri yang ada, dan kita semua bagi sokongan padu kepada parti kita. Kita jaminkan kestabilan politik negara, dan saya percaya tim daripada Barisan Nasional ini yang sama-sama dengan Pakatan Harapan ini boleh kita baik pulih balik ekonomi ini menjelang 2027, dan insya-Allah bila kita berdepan dengan PRU16 kita akan dapat kejayaan yang lebih cemerlang daripada yang lepas ini. Jadi saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jemput